لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ثم أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan kita akan berbicara membahaskan hadis yang ke-8 berkenaan dengan kehormatan Muslim yang dipetik dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini berkenaan dengan kehormatan Muslim. Hadis yang ke-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan apabila mereka melaksanakan semua itu, maka terselamatlah mereka, darah dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-25, bab jika mereka bertaubat dan mendirikan salat. Manakala Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkannya dalam Kitabul Iman, bab perintah memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Hadis yang bernombor 22. Lafaz yang bermaksud kecuali dengan hak Islam yang terdapat dalam riwayat Bukhari tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Hadis ini amat penting untuk dibicarakan kerana ia merangkumi beberapa asas agama Islam yang penting, iaitu yang pertamanya penyaksian dan pembenaran yang muktamad bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Rasulullah, dan mendirikan salat seperti yang diperintahkan dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Sidang penonton sekalian, antara perkataan yang perlu diberikan fokus dalam hadis ini, yang pertama perkataan umirtu. Umirtu maksudnya aku diperintahkan, iaitu Allah memerintahkan siapa? Memerintahkan Nabi SAW. Yang kedua, an-nas, manusia. Manusia di sini, siapakah mereka? Penyembah berhala. Uqatilan nas, aku memerangi penyembah berhala. Yuqimus salah, mendirikan salat, iaitu melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan, dan ia juga bermaksud supaya sentiasa melakukannya dengan istiqamah. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, iaitu mengeluarkan zakat kepada asnaf mereka yang berhak untuk menerimanya. Asamu, terselamat ataupun terpelihara ataupun tertegah daripada dicerobohi. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Maksudnya menjadi kewajipan mereka setelah terselamatnya darah dan harta mereka untuk mereka melaksanakan hak Islam, iaitu melaksanakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang dilarang. Manakala perkataan wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka terserah kepada Allah. Maksudnya perhitungan terhadap batin dan kebenaran hati mereka adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu menyingkap terhadap apa yang ada yang tersembunyi di dalamnya. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini ada beberapa pengertian dan ada beberapa kefahaman. Yang pertama antaranya ialah
Ada beberapa hadis, riwayat hadis ini. Banyak hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai makna hadis ini dan menambah lagi kejelasan maksud yang ingin disampaikan. Antaranya dalam kitab Sahih Bukhari, hadis daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa, yakni al-musyrikin, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها." Maksud hadis ini, kata Nabi SAW, aku diperintahkan supaya memerangi manusia, yakni orang musyrikin, sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, beserta mereka bersembahyang dan menghadap ke kiblat kita dan juga makan sembelihan kita, maka ketika itu darah dan harta benda mereka haram ke atas kita kecuali dengan hak Islam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan daripada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, "Umirtu an uqatilan nasa, innama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika faqad i'tasamu ay asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla." Maksudnya ialah, sesungguhnya aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan sedemikian itu, maka sesungguhnya mereka telah terselamat atau mereka telah menyelamatkan harta dan darah mereka kecuali dengan hakul Islam, dan hisab terhadap mereka terserah kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Ibn Majah secara ringkas. Jadi para sahabat kaum muslimin yang dikasihi sekalian, ada 3 hadis yang hampir menyamai lafaz hadis yang pertama yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi hadis ini dipanggil syawahid, yang menyokong hadis ini. Antara kefahaman lain daripada yang terdapat dalam hadis ini ialah dengan mengucap 2 kalimah syahadah sudah cukup untuk terpelihara harta dan jiwa mereka. Mereka telah terselamat. Kerana dalam suatu riwayat bahawa Nabi SAW menerima semua orang yang datang untuk memeluk Islam, ingin bersyahadah, hanya dengan mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Dengan ucapan itu dia terpelihara, darahnya terpelihara, dan secara langsung dia menjadi seorang muslim. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis sahih yang lain yang tidak menyebut mendirikan salat dan menunaikan zakat. Manakala dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesiapa yang telah berkata tidak ada Tuhan selain Allah, maka selamatlah harta dan jiwanya, dan kecuali dengan hakul Islam, dan hisabnya terhadap dirinya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Muslim disebut juga hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan mereka beriman denganku dengan apa yang aku bawa.
Sidang penonton kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau dibawa lagi dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada hadis untuk menyokong dan menguatkan lagi sawabit ataupun tawabi' mutabaat kepada hadis ini, sebenarnya orang yang mengucap la ilaha illallah, maka kewajipan kepada kita untuk mempertahankan mereka, untuk menjaga hak mereka dan mereka terselamat jiwa dan harta mereka. Antara kefahaman daripada hadis ini juga ialah pernah berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar satu dialog. Apa yang berlaku dalam dialog itu di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum, masalah memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Menguatkan lagi kenyataan hadis-hadis yang menerima ucapan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah itu sudah menunjukkan bahawa itu Muslim. Dengan dua kalimah syahadah ini menunjukkan bahawa seseorang itu telah masuk Islam. Dan orang-orang muslimin yang tidak mendirikan solat dan tidak menunaikan zakat dalam bentuk kelompok masyarakat, mereka hendaklah diperangi. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, katanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Dan berlaku kemurtadan, kekufuran di kalangan sebahagian orang Arab. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimanakah kamu memerangi manusia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sesiapa yang berkata tiada Tuhan melainkan Allah, maka terselamatlah dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan hakul Islam, dan hisabnya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa respon Sayyidina Abu Bakar apabila ditanya oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku pasti akan memerangi sesiapa yang membezakan di antara sembahyang dan zakat, solat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah hak harta benda. Demi Allah, kalau mereka menahan aku daripada seutas tali unta, sedangkan mereka menunaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka. Maka Sayyidina Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku melihat Allah telah membuka pintu hati Abu Bakar untuk melakukan serangan, dan aku tahu itu adalah ijtihad yang benar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah mengambil dalil untuk memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kecuali dengan hakul Islam, kecuali dengan hak Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, pada mulanya dia menyangka bahawa semata-mata menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah akan menyelamatkan darah manusia di dunia ini. Beliau berdalilkan kepada awal hadis yang umum di atas. Kemudian Sayyidina Umar kembali menyetujui pendirian yang dibuat oleh Sayyidina Umar, maknanya membezakan di antara zakat dan solat. Solat tapi tak bayar zakat. Dan diyakini bahawa hadis Ibn Umar itu ada nas yang jelas yang membolehkan memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat dan tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Hadis tersebut tidak sampai kepada mereka berdua. Mungkin ini berlaku kemungkinan disebabkan Ibn Umar tidak mengetahui perselisihan yang berlaku di antara mereka berdua, lantaran mungkin kerana sakit ataupun mungkin kerana musafir, ataupun mungkin beliau terlupa menulis riwayat ataupun hadis yang diriwayatkannya. Dan kisah ini menunjukkan bahawa ketinggian kefahaman ilmu Sayyidina Abu Bakar dan ketelitian istinbat ataupun mengeluarkan hukum serta qiyas yang betul yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan tindakan beliau telah menepati nas tanpa diketahui kewujudan nas tersebut. Sidang penonton kaum muslimin yang dikasihi sekalian, daripada kisah ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahawa memerangi orang yang tidak mendirikan solat adalah perkara yang disepakati di kalangan para sahabat. Dalam masalah ini terdapat nas yang jelas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummu Salamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a
qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sallu. Maksud hadis ini, kamu akan dipimpin oleh para pemerintah, kamu mengenali segala sifat-sifat mereka, dan kamu tidak bersetuju, kamu mengingkari sifat-sifat tersebut. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya dia telah selamat, dan barang siapa yang membencinya, maka dia telah selamat. Tetapi sesiapa yang redha, yang mengikutinya, dia tidak akan selamat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah boleh kami memerangi mereka? Jawab Nabi SAW, tidak boleh. Selama mana mereka menunaikan salat. Kalau tak setuju sekalipun, kalau dia masih lagi Islam dan menunaikan salat, tidak menghalang daripada kita melaksanakan salat, maka tidak boleh kita melawan mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah hukum meninggalkan rukun Islam? Hukuman bagi sesiapa yang meninggalkan rukun Islam ini, apabila mereka melakukannya secara berkumpulan dan mereka mempunyai kekuatan, ialah dengan kita memerangi mereka. Kalau seorang-seorang tu lain. Kalau ramai-ramai ini, kita wajib memerangi mereka. Kalau mereka berkumpulan, sebagaimana yang telah dilaksanakan, sebagaimana mereka juga diperangi jika mereka meninggalkan solat dan zakat. Menurut Ibn Shihab Az-Zuhri, telah meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali Al-Asqa' bahawa Abu Bakar As-Siddiq telah mengutuskan Khalid bin Al-Walid dan menyuruhnya agar memerangi manusia disebabkan 5 perkara tersebut. Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada kelima-lima tersebut, maka perangilah mereka atas sebab tersebut. Sebagaimana wajib diperangi apabila mereka meninggalkan kelima-limanya. Apakah yang kelima-lima itu? Syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, telah berkata bahawa Sayyidina Umar telah menyebut, sekiranya manusia meninggalkan ibadah haji, nescaya kami akan memerangi mereka lantaran peninggalan itu, sebagaimana kami memerangi mereka yang meninggalkan salat dan zakat. Jadi apabila seorang Muslim meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun Islam dan enggan melaksanakan rukun tersebut, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah sependapat menyatakan bahawa dibunuh orang yang enggan mendirikan salat dengan hukuman hudud. Manakala Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat ia dibunuh serta kerana kufur. Mengenai orang yang enggan menunaikan zakat ataupun enggan berpuasa ataupun enggan melaksanakan haji, maka dalam mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa orang tersebut tidak boleh dihukum bunuh. Dalam masa yang sama, diriwayatkan 2 pendapat daripada Imam Ahmad yang masyhur, iaitu dibunuh orang yang enggan menunaikan zakat. Jadi di situ ada hukum yang berbeza di kalangan para ulama, tetapi mereka sepakat mengatakan bunuh pada orang yang tidak melaksanakan rukun Islam. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, antara kefahaman daripada hadis ini juga ialah tentang iman yang dituntut. Dalam hadis ini kita tengok terdapat satu petunjuk yang jelas bagi mazhab ahli tahqiq ataupun mazhab salaf dan juga mazhab khalaf, bahawa iman yang dituntut ialah at-tasdiq, membenarkan dengan secara yang jazim, secara qat'i, secara putus, dan beriktikad dengan rukun-rukun Islam tanpa syak ragu. Manakala mengetahui dalil-dalil yang disebut oleh para ulama''ul kalam dan berusaha untuk sampai kepada iman berdasarkan dalil-dalil tersebut adalah tidak wajib dan bukan menjadi syarat sahnya iman. Beriman tu wajib, tapi untuk tahu dalil-dalil secara detail ni tidak wajib. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain, iaitu memadai dengan membenarkan at-tasdiq apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan baginda tidak mensyaratkan mengetahui dalilnya. Sidang penonton kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa maksud kalimah illa bihaqqil Islam? Apa maksud kecuali dengan haknya? Makna sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan haknya, dan di dalam riwayat lain disebut kecuali dengan hakul Islam, dengan hak Islam, ialah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengeluarkan hukuman daripada hukum daripadanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar telah mengeluarkan hukum daripadanya bahawa termasuk dalam makna kalimah hakul Islam ialah mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan manakala sebagai ulama yang lain menambah tidak berpuasa dan tidak melaksanakan haji. Ini termasuk dalam erti kata hak Islam, rukun Islam. Melakukan sesuatu yang boleh menghalalkan darah seseorang Muslim, iaitu apabila dia melakukan perkara yang diharamkan dan hukumannya ialah wajib dibunuh. Pentafsiran terhadap masalah ini terdapat dalam kitab yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga Ibn Jarir At-Tabari. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, aku diperintah agar memerangi manusia sehingga mereka berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka berkata sedemikian, maka selamatlah darah dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah maksud hak itu? Baginda menjawab, kalau dia berzina setelah dia berkahwin, yakni orang muhsanah, orang yang sudah kahwin kemudian berzina, hak Islamnya dia kena dihukum. Ataupun kufur setelah beriman, dia murtad, ataupun membunuh nyawa yang tidak sebenar, maka dia dibunuh dengan sebab itu, yakni qisas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam Ibn Rajab telah berkata, kemungkinan sebahagian ahli akhir hadis ini adalah daripada kata-kata Sayyidina Anas. Pendapat lain pula mengatakan bahawa yang sebetulnya keseluruhan hadis ini adalah daripada kata-kata Anas, iaitu hadis mauquf. Dan pentafsiran ini dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyibu az-zani wal-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Maksudnya, apa yang kita dapat ambil daripada hadis ini? Tidak halal darah seorang Muslim yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi adalah utusan Allah, kecuali kerana salah satu daripada tiga perkara. Apakah tiga perkara itu? Yang pertamanya, janda ataupun duda yang berzina, ataupun membunuh jiwa dengan jiwa, dan yang ketiga meninggalkan agamanya, murtad, memisahkan diri daripada jemaah muslimah. Yang terakhir antara yang kita dapat ambil kefahaman daripada hadis ini ialah hisab di akhirat wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab di akhirat hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala rahsia, dan dialah yang melakukan hisab, perhitungan, audit terhadap segala rahsia dan segala perbuatan. Sekiranya seorang itu seorang mukmin yang benar, dan dia akan membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sekiranya seseorang itu pendusta dan menunjuk-nunjukkan Islamnya, boleh jadi dia munafik, maka sesungguhnya dia adalah munafik yang berada di dasar neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Adapun di dunia, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberikan peringatan. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum
thumma inna alaina hisabahum. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berilah peringatan, wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah kamu berduka cita sekiranya ada orang yang menolaknya. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul yang memberi peringatan, dan bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Akan tetapi sesiapa yang berpaling daripada kebenaran sebab ia kufur ingkar, maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, dan selain daripada itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, penutup kepada perbincangan kita pada malam ini, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Khalid bin Al-Walid, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Aku tidak akan diperintah supaya mengorek hati manusia dan membelah perut mereka untuk melihat keimanan mereka, untuk melihat mereka ini betulkah mereka beriman. Seperti mana yang berlaku dalam sirah bahawa ada seorang yang telah membunuh seseorang lelaki dalam peperangan. Lelaki ini, saya lupa nama sahabat ni, kemudian ketika nak dibunuh, dia mengucap syahadat la ilaha illallah. Kemudian dia pun bunuh juga, dan dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu bunuh?" Dia kata, "Mungkin kerana takut pedangku, wahai Rasulullah." "Adakah engkau tahu isi hati mereka? Adakah engkau tahu, adakah engkau melihat, engkau membelah dada mereka, melihat benar dakwaan kamu?" Jadi disebut dalam hadis ini, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Dan yang terakhir, sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, kewajipan memerangi penyembah berhala. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kewajipan memerangi penyembah berhala sehingga mereka menerima Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan kita sedikit pencerahan berkenaan dengan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini yang telah membincangkan tentang kehormatan Muslim, terselamat jiwa mereka dan harta mereka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang mempertikaikan bahawa adil ke Allah Ta'ala ini bila dia menyeksa orang kafir yang baik, sedangkan dia tidak menyeksa orang Islam yang jahat. Maksudnya kesudahan, masuk dalam neraka lah. Macam mana nak jawab? Okey, InsyaAllah kita akan mengupas perkara ini dalam pertemuan yang akan datang. Kita stop setakat ini dulu kerana azan isyak sudah masuk. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.